takdir, takdir mubram, takdir muallaq. Apakah takdir itu boleh diubah? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan manusia sejak azali terbahagi kepada dua. Pertama, takdir mubram. Kedua, takdir muallaq. Takdir mubram ialah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dielakkan dan pasti berlaku. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Maksudnya, keputusanku itu tidak dapat diubah atau ditukar ganti dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Ku. Surah Qaf ayat 29. Takdir muallaq ialah takdir yang masih tergantung atau takdir yang belum putus, iaitu takdir yang boleh berubah. Takdir muallaq ini berubah dengan dua cara. Pertama, dengan doa. Kedua, dengan usaha dan ikhtiar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umuri illa al-birru. Maksudnya, daripada Salman katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qada iaitu ketetapan Allah tidak berubah melainkan dengan doa, dan tidak ada sesuatu yang menambahkan umur seseorang melainkan dengan berbuat kebaikan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan Ia jua menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Dan ingatlah pada sisinya ada ibu segala suratan. Surah Al-Ra'd ayat 39. Perlukah manusia berusaha dan berikhtiar bagi menentukan kehidupan mereka sendiri? Dalam melaksanakan sesuatu perkara, manusia dikurnia kuasa dan kehendak. Ini sebagai bukti bahawa manusia ada kebebasan dalam melaksanakan sesuatu. Manusia diberi akal untuk memilih dan tenaga bertindak untuk melaksanakan kehendak mereka. Namun begitu, usaha dan ikhtiar manusia tertakluk kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut takdirnya. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kenapakah perlu berikhtiar dan berdoa? Manusia perlu berikhtiar dan berdoa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sentiasa membuka ruang rahmat kepada hamba-Nya. Ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sentiasa terbuka dengan ketentuan yang lain, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menentukan segala-galanya tentang nasib hidup hamba-Nya. Manusia perlu berikhtiar dan berdoa kerana selagi masih belum terlaksana takdir, maka manusia berhak untuk menentukan melalui ikhtiar dan doa. Apakah dalil yang membuktikan adanya qada dan qadar? Dalil bagi kenyataan ini ialah ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta yu'minu bi arba'in, yashhadu an illa ilaha illallahu wa anni Muhammadun Rasulullah ba'athani bil haqqi wa yu'minu bil mauti wa bil ba'si ba'dal mauti wa yu'minu bil qadar. Maksudnya, daripada Ali radhiyallahu an, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang hamba sehingga dia beriman kepada 4 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Muhammad pesuruh Allah yang diutus dengan kebenaran, dan beriman dengan kematian, dan beriman dengan kebangkitan selepas kematian, dan beriman dengan Al-Qadar, yakni ketetapan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. إن
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Surah Al-Qamar ayat 49. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Tahukah anda dalil nakli bagi takdir ialah bahawa semua ikhtiar manusia untuk mendapatkan sesuatu manfaat atau mudarat tidak semestinya menghasilkan apa yang dihajatkan. Semuanya ditetapkan sejak azali ketentuannya.